Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan saya dalam Salam Baitullah pada 18 Julai hingga 1 Ogos jam 9 malam hanya di TV1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua penonton di rumah. Apa khabar? Sihat no? Ada sebab tu Cik Man cakap bahasa Kedah pada malam nanti kita tahu. Kita saksikan kenapa. Baik. Jadi selamat datang kembali ke pentas Salam Baitullah 2020. Suatu kerinduan yang dibawa khas oleh penaja kita. Siapa lagi kalau bukan Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang istimewa, yang penting yang akan dikupaskan oleh tetamu istimewa kita. Tapi sebelum itu, kita nak umumkan pemenang untuk kuis harian semalam. Jadi siapa yang tak dapat nama, tak ada muncul di kaca TV tu, hang teriak lah. Lain kali tengok daripada mula sampai habis. Saksikan.
Alhamdulillah, tahniah kepada para pemenang. Cuma Cik Man nak beritahu kat sini kepada para penonton, besar kemungkinan ataupun peluang untuk menang tu bukan saja menjawab dengan jawapan yang tepat, tetapi pastikan like Facebook Salam Baitullah. Tapi kalau dah menang jangan unlike balik pula. Okey, baik, pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang kita selalu mendengar tentang bas ekspres. Tapi malam ini kita akan mendengar tentang Haji Express. Itulah tajuk kita untuk Salam Baitullah pada episod untuk malam ini. Dan yang akan bersama Cik Man tak pastilah ada orang ke tak ada orang. Cik Man risau minta ustaz tu datang. Seorang pendakwah yang sangat Cik Man kagumi, figura yang Cik Man beberapa kali bersama dengan dia. Sebab tu Cik Man cakap pasal Kedah tadi. Assalamualaikum Ustaz Ilyas Ismail. Apa khabar? Sihat. Siap Ustaz ya? Dah tukar IC ke apa ni? Pergi Kedah ha? Ustaz, itulah. Jadi maknanya Cik Man pun rasa risau juga tadi, takut Ustaz tak hadir kan? Alhamdulillah. Tapi nak kata kita dalam suasana macam Star Wars ni, Ustaz pun muncul secara tiba-tiba. Okey Ustaz, insya-Allah kita akan berbincang tentang Haji Express. Di mana Ustaz ada setengah yang mendefinisikan Haji Express ni adalah melaksanakan haji mengikut pakej yang orang kata VVIP ataupun di usia muda ataupun yang tidak mengikut giliran yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Jadi adakah apa komen Ustaz tentang hal ini? Adakah mereka ini sebenarnya memang ada kuota untuk berbuat demikian ataupun apa yang mereka lakukan ini memang mengikut saluran undang-undang? Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Cik Man. Apa kono ejang? Saya pun nak khabar ni kan terbalik pula siapa yang Kedah ni. Para penonton sama ada di tanah air, di Singapura maupun di selatan Thailand ataupun di mana sajalah yang dapat menyaksikan siaran Salam Baitullah ini. Mudah-mudahan perkongsian kita bermanfaat Cik Man ya, insya-Allah. Berbalik pada soalan sebentar tadi, tajuk kita berkait tentang Haji Express. Dia kalau sebut Express ni macam Cik Man sebut tadi lah, minggu ni pun ramai dah siap standby dah tiket semua tu. Bahas Express nak balik semua dah. Express ini kita lebih sebut berkait tentang segera. Sekarang zaman segera semua. Bukan setakat mi saja segera, kaya pun orang nak segera, ambil gambar pun segera. Kadang baru senyum sekali, kadang ambil gambar, kadang tak sempat senyum. Tapi bila siap senyum. Tu yang pelik tu. Memang segera sungguh. Orang kata kalau nak cerdik, nak pandai pun nak segera. Kalau cari penceramah pun orang tanya, ada tak penceramah yang segera insaf? Segera insaf pun ada. Tapi satu benda je Cik Man, yang orang tak nak segera, mati. Mati janganlah. Dia kata let lu. Deep Ustaz. Adi. Dia kata nanti dulu. Mati tu relax dulu. Tengok dulu Salam Baitullah. Dia kata nanti dulu. Padahal samalah juga dengan isu Haji Express ni. Ada setengah orang dia memang tak larat nak tunggu lama. Tunggu lama tu dalam erti kata kalau dia daftar haji, kalau kata tahun ni mungkin 50 hatta boleh bawa ke 90 tahun baru nama dia akan naik. Itu pun kalau dia tak ada dia tak buat surat rayuan, dia tak ada usahalah ke arah untuk nak, kalau boleh nama dia disegerakan. Padahal ada caranya itu. Ataupun boleh sampai tahap kalau nama dia 2070 boleh, 2120 pun ada. Tak tahu, dia kata mungkin aku time tu dah tinggal tulang ke. Jadi mungkin ada orang dia tak nak tunggu lama sangat. Ataupun macam Cik Man sebut tadi lah, usia muda macam kita. Tu kena faham tu. Sebab tu dipanggil penceramah hak seorang ni agaknya. Jadi dia kata usia muda ni dia nak pergi buat ibadat haji dengan tempoh yang dia tak nak duduk sampai 45 hari. Tak larat dia kata. Tengok kambing pun semacam. Jadi dia nak balik cepat. Dia nak segera. Everything dia nak segera. Dia ada beberapa isu lah di sini Cik Man dan semua para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hal ini kita boleh tengok, ada setengah orang kita boleh katakan sebagai rezeki. Ada setengah orang dekat-dekat nak sampai musim ibadah haji ini, lagi 2 minggu nama dia naik. 2 minggu memang kelang kabut. Itu ekspres secara tak disengajakan pun ada tu. Memang kelang kabut dia, tapi maknanya antara terkejut dengan syukur bercampur bau. Ada orang jemaah haji muda, dia sebagai mahram kepada ibu dia. Ada juga. Contohnya apabila ayah dia meninggal dunia, jadi dia
dengan ibu dia sebagai mahram pada ibu dia, dapat pergi. Kalau ikutkan nama dia lambat lagi, orang muda kan, lambat lagi. Tapi jadi mahram pada mak dia sebabkan ayah dia meninggal dunia, dapat juga pergi. Ataupun ada suami lambat daftar haji, tapi isteri tu daripada muda dah daftar dah. Jadi tumpang, dapatlah pergi sekali sebagai mahram pada isteri dia, dapat pergi juga. Ada orang dia dapat jadi wartawan. Jadi wartawan. Dia fikir aku ingat dah beruban baru dapat pergi ikut jejak tanah suci selain umrah lah nak pergi haji ni. Tengok-tengok dapat jadi petugas-petugas. Ni ramai kawan-kawan petugas kita ni. Jadi petugas media, petugas medik, dapat pergi sana di usia muda. Ini pun kita katakan rezeki daripada Allah Ta'ala. Namun satu perkara yang saya nak kongsikan supaya kita jangan orang kata apa, terlalu teruja sangat sampai kita melupakan hal yang utamanya ialah iaitu walaupun memang ada package haji yang disediakan yang mana dia punya kosnya tu ada yang 20,000, 50,000 hatta 100,000 pun ada. 100,000 pun ada bagi orang yang berkemampuan. Dan ini tidak ada masalah. Ada laluan dia dan dia ada cara dia dan dia tidak menyalahi asalkan dia ada tata cara yang perlu dia patuhilah. Cuma berhati-hati. Ada 4 perkara yang saya nak kongsikan dalam kesempatan kali ini. Pertama sekali iaitu hati-hati dengan sesetengah pakej haji maupun umrah. Berapa ramai yang kena tipu. Ramai kena tipu. Akhir melopong sajalah dekat airport. Orang kata pergi umrah balik hari. Ada. Hantar pagi tu petang usung beg balik. Mana kurma? Diamlah. Dia kata, apa kena tipu? Ada. Dia kata, kami bayarlah dekat ustaz tu sebab dia ceramah sedap sangat. Jangan. Berhati-hati. Dunia sekarang dalam kopiah ada tanduk. Hati-hati. Sebab tu dia tak akan kopiah tu. Jadi, nak menunjukkan ketiadaan tanduknya tu ya. Dengan cek-cek kena. Allahu Akbar. Ada gurau lah. Jadi maknanya, kalau tengok dalam Quran pun Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Sadaqallahul azim. Surah Munafikun ayat 4. Kata Allah Ta'ala, apabila engkau melihat perwatakan orang-orang munafik ini, kau akan tertarik hati dengan tubuh, gaya, penampilan, hatta kata-kata dia yang mengujakan itu. Marilah bersama dengan kami ini, package itu ini. Akhirnya ramai tertipu. Kesian mak-mak haji kita ni, bakal-bakal jemaah ini tertipu. Yang keduanya ialah, yang bagusnya, Haji Express kalau pergi di usia muda ni, bagusnya apa? Banyak ibadah-ibadah dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sebab ibadah haji ni boleh dikatakan hampir 90% malah lebih semuanya aktiviti fizikal, banyak berjalan. Ibadah haji ni banyak berjalan. Termasuklah sama ada wukuf ke, tawaf ke, sa'i ke, Muzdalifah, kutip batu, melontar semua. Kurang lebih ada yang mengkaji 49 km jalan kaki saja. Allah. Ni menggunakan kaki 49 kilo. Kalau setakat jogging keliling rumah hujung minggu pun dah pancit senak dah. Macam mana? Jadi maknanya boleh training daripada sekarang. Sekarang saya tengok ramai jogging, tapi lepas tu hentam nasi lemak 2 bungkus. Tak jadi. Dia tak jadi. Dia kena lontar balik apa tu nasi lemak dia tu. Jadi maknanya bagus pergi usia muda dapat laksanakan ibadah dengan sempurna. Yang ketiganya, yang paling penting persiapan ilmu. Cik Man, bila terlalu sangat nak segera, nak ekspres sangat, dia nak cepat, dia nak, ialah maksudnya dia segala nak cepat, dia tak nak masuk kursus-kursus berbelah-belah siri ni tak larat dah, berasap kepala, dia kata cukuplah zaman sekolah dulu. Dia nak ringkas-ringkas. Akhirnya pengalaman kawan-kawan saya ramai yang mengendalikan ini semua, dapati ramai jemaah banyak melakukan kesilapan pelanggaran. Akhirnya dia menyusahkan banyak pihak nanti. Kan? Jadi maknanya ilmu penting, persiapan ilmu. Yang keempat, jaga niat. Jaga niat. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadat haji dan umrah itu kerana Allah. Mentang-mentang dia ada satu istilah dipanggil haji furoda. Furoda ni datang berkataan fardun. Fardun tu maknanya individu. Maknanya ialah dia ada rezeki lebih, boleh bayar sampai puluh ribu, ratus ribu sekalipun. Selfie bagi tahu. Tengok kami semua pergi haji sekejap saja. Ataupun kami ada duit itu ini. Menunjuk-nunjuk ke orang, itu bukan hikmah ataupun falsafah haji. Haji nak mengajar kita supaya jadi orang tawaduk, merendah diri. Kalau yang lelaki itu, kalau dalam ihram 2 lekar ini, dalam tak ada apa. Adalah, tapi tak boleh nampak. Tapi nak bagi tahunya, dalam hidup ini, utamakan niat itu lillahi ta'ala. Takut ibadah yang sempurna yang kita nak buat ini boleh jadi cacat dan rosak akibat kerana niat kita yang tidak betul. Wallahu alam. Ustaz, sebelum Cik Man terlupa lah, ekspres ataupun cepat dalam bahasa Kedah ni apa?
Kalut ke? Bukan. Oh, kalut Lebih nak kata kalut pun macam tak apa betul lah. Haji kalut lah. Haji kan? Okey Ustaz, menarik perbincangan dan banyak lagi kita nak kupas pada malam ni, tapi kita berhenti rehat seketika dan jangan lupa untuk kembali selepas ini Salam Baitullah 2020, suatu kerinduan. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat senaman. Ramai tanya, apakah rasa nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rasa nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat sebesar manfaat. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam Salam Baitullah 2020 dan anda bersama dengan saya Ustaz Zahridi dalam segmen Ibrah Haji. Saudara, bagi mereka yang pernah solat di Masjidil Haram, tentulah kita teriang-iang tentang bacaan imam-imam Masjidil Haram. Merdu dan kadang-kadang diselangi dengan esakan air mata, memahami maksud ayat suci Al-Quran dan menyentuh jiwa. Dan kadang-kadang boleh terpacak ataupun berdiri bulu roma kita dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Imam Masjidil Haram. Namun, siapakah Imam Masjidil Haram? Jadi insya-Allah pada segmen kali ini saya akan memperkenalkan kepada anda imam-imam terpilih Masjidil Haram. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais? Beliau merupakan Ketua Imam Masjidil Haram dan mula bertugas sebagai Imam Masjidil Haram pada tahun 1404 Hijri bersamaan dengan 1983 Masihi. Dan beliau beberapa kali sudah sampai di Malaysia dan mengimamkan solat di Malaysia dan pernah dianugerahkan sebagai tokoh Muslim dunia. Yang kedua, antara yang popular juga adalah Syekh Saud As-Suraim atau nama penuhnya adalah Profesor Dr. Saud Ibrahim bin Muhammad As-Suraim. Beliau mula bertugas sebagai Imam Masjidil Haram tahun 1991 dan beliau merupakan seorang profesor dalam bidang syariah di Universiti Ummul Qura Makkah. Antara imam yang senior juga iaitu adalah Syekh Saleh Abdullah Al-Humaid. Beliau adalah ahli Majlis Syura Arab Saudi sejak tahun 1993 dan menjadi speaker Majlis Syura dari tahun 2002 hingga 2009. Dan bacaan Syekh Saleh dan juga Syekh Abdul Rahman As-Sudais cukup popular di semua platform digital termasuk di YouTube dan sebagainya. Dan antara imam Masjidil Haram yang paling muda adalah Syekh Abdul
Abdullah Awad Al-Juhani ataupun lebih dikenali sebagai Syekh Juhani. Beliau menghafaz Al-Quran sejak daripada usia kecil lagi dan beliau begitu popular kerana banyak memenangi pertandingan menghafaz Al-Quran di Mekah. Dan beliau mempunyai PhD dalam bidang syariah di Universiti Ummul Qura Mekah dan beliau telah dilantik menjadi Imam Masjidil Haram dari tahun 2007. Dan imam-imam Masjidil Haram ini bertugas mengikut jadual masing-masing. Dan untuk menjadi Imam Masjidil Haram, mereka akan bermula dengan dilantik menjadi Imam Masjidil Haram pada solat tarawih di bulan Ramadan Al-Mubarak dan barulah dilantik sebagai imam tetap di Masjidil Haram. Dan rata-rata mereka begitu committed dan mereka ini menghafaz dan menyampaikan bacaan imam ketika mana solat di dalam Masjidil Haram sehingga akan memberi kesan kepada makmum yang menunaikan solat bersama dengan mereka. Dan inilah kerinduan kita kepada Masjidil Haram yang kita berimamkan Imam Masjidil Haram. InsyaAllah pada segmen akan datang saya akan memperkenalkan pula siapakah Bilal Masjidil Haram. Teruskan bersama kami di Salam Baitullah. Alhamdulillah, terima kasih kepada abai kita Ustaz Hariri yang baru saja dengan segmen Ibrah Haji dengan tajuknya Imam Masjidil Haram. Jadi kembali semula ke Salam Baitullah. Jadi bila nak cerita pasal imam ini, kita pun kena tahu juga selain daripada kita tahu hukum hakam haji. Jadi kepada adik-adik BBNU, budak-budak baru naab di media sosial, jangan sibuk engkau letak hashtag mencari imam kula tulang rusuk kiri lah ni. Imam Masjidil Haram ni paling dekat dengan hati kita. Jadi kembali semula ke perbincangan. Ustaz masih ada ya? Ada. Alhamdulillah. Okey Ustaz, tentang Haji Express. Ya. Cik Man nak tanya ada satu isu, bukan satu isu lah, kita nak kembali semula sebentar ke zaman Rasulullah. Di mana kita tengok bila Cik Man sebut tentang budak-budak baru naab tadi, pada zaman Nabi ni BBNU-nya berjuang bersama-sama dengan Nabi. Seumpamanya diriwayatkan Saidina Ali ketika berusia 12 tahun dan ramai lagi sahabat-sahabat kecil yang berebut nak berjuang di medan perang. Mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang kisah belia pada zaman Nabi yang pengalaman mereka dalam melaksanakan haji ni. Silakan Ustaz. Terima kasih Cik Man, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. BBNU budak-budak baru naab ramai ni. Sebenarnya kalau kita lihat golongan muda, belia, remaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapat perhatian di mata baginda Nabi. Sebab itu pernah satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pada ketika itu baginda Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, kata baginda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau musafir yang singgah di jalanan. Artinya ini satu panduan daripada baginda Nabi sebagai tanda sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi muda, supaya Nabi mengingatkan mindset kita ialah di dunia ini kita bagaikan orang asing ataupun kita di dunia ni bagaikan musafir. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Artinya kalau kita naik highway, singgah di R&R, hentian rehat rawat, hanya sekadar singgah, belilah kacang rebus ke apa kopok leko ke apa, beli sekadar singgah, dan kita tak pernah jumpa ada orang buat rumah di R&R, tak ada. Oh seronoklah ada R&R ni, ada mesin kursi urut, semua nak ambil semayang senang, tak ada. Orang sekadar singgah seketika untuk meneruskan perjalanan ke kampung abadi. Begitulah perumpamaan kita kehidupan. Nabi mengajarkan. Dan kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, terlalu banyak figura-figura belia yang menunjukkan bahawa mereka ini merupakan contoh teladan yang hebat untuk generasi pada hari ini. Dan dalam pelbagai bidang mereka sangat hebat. Sebagai contoh, Zaid bin Sabit, penterjemah maupun penulis wahyu; Ali bin Abi Talib, seorang pejuang; Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, pembantu urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam; Ibnu Abbas, mahu juga Ibnu Umar, juga merupakan orang yang kita kata tokoh ilmuwan akademik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka ni all profession in one commitment. Mereka ini abak kata orang Kedah lah. Mereka ni walau pelbagai kemahiran ini, profession mereka pelbagai,
satu matlamatnya, iaitu untuk sama-sama mengimarahkan ataupun membangunkan Islam di mata dunia ini. Maupun kalau di kalangan sahabat-sahabat ataupun di kalangan pemuda belia ini, kalau ada di kalangan mereka tak berpeluang, tak berkesempatan maupun tak diizinkan Nabi untuk masuk berperang berjihad, sedih. Kata Cik Man tadi, teriak. Menangis. Betul Ustaz, teriak. Sungguh teriak. Okay Kalau lah. orang kita ni KL kata teriak tu menjerit lah kan. Teriak, menangis. Antaranya Zaid bin Jariyah, Al-Bara bin Azib, Sa'ad bin Khaisamah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah. Ni antara belia-belia yang tidak mendapat keizinan Nabi untuk turut serta dalam perang Uhud. Menangis, sedih mereka, tak dipilih. Padahal dalam hidup ni antara menang maupun syahid, power. Maknanya ini satu semangat yang perlu ditiup dalam hati-hati anak-anak muda kita sepatutnya. Dia kena ada semangat maupun sifat begitu. Malah kalau dalam peristiwa khutbatul wada' ataupun khutbah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disampaikan sekitar kurang lebih 2 bulan 30 hari ataupun 91 hari sebelum baginda Nabi wafat. Nabi berkhutbah pada 9 Zulhijjah di lembah Uranah, kita pun tahu, yang mana pada waktu itu dihadiri hampir kurang lebih ada 124,000 hingga 144,000 manusia. Pada zaman itu, Cik Man, tak ada mikrofon. Jadi bagaimana suara Nabi ini seolah-olah yang nak jadi speaker tu siapa? Yang nak jadi tolong penguat, pembesar suara, nak sampai ke belakang tu siapa? Antara lainnya ialah yang mengulang-ulang kalam Nabi. Nabi cakap di depan, yang tolong repeat balik, ulang balik sampai ke belakang itu antaranya Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf radhiyallahu an. Semua di kalangan belia-belia ini memainkan peranan masing-masing. Jadi bagi saya sendirilah, ya Cik Maya, kita para penonton juga, adik-adik, ada teknologi di tangan, ada segala kemajuan, kebijaksanaan. Adik-adik pandai buat design, pandai internet ke buat orang panggil live apa kan. Gunakan segala teknologi itu, sebarkan dakwah. Kalau Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya digunakan sebagai medium dakwah, takkan kita pun tongkat juga. Tongkat kita umpamanya ini telefon kita lah. Ni ajak kawan-kawan semua salam subuh semua. Tapi biarlah yang salam subuh tu datang juga masjid. Ini ya dalam grup WhatsApp salam subuh, jom solat, moga rezeki berpanjangan. Muka dia pun tak nampak datang masjid. Tengok dalam senarai nama tu kan, senarai nama kena tulis nama datang masjid. Nama dia pun tak ada, dengan suhu-suhu pun tak ada. Jadi maknanya kita nak mengajak pada adik-adik belia di luar sana, jom kita berperanan. Semua di kalangan kita ini, mungkin ada yang kata kami ni kecil lagi Ustaz. Kami ni halus lagi, tak ada peranan apa sangat. Biarlah yang berceramah saja. Tidak. Semua memainkan peranan masing-masing, walaupun kita duduk di posisi masing-masing dengan matlamat mencetak gol kemenangan. Macam rancangan bola pula kita malam ni. Maksud saya, walau di posisi masing-masing, belianya, penceramahnya, pemimpinnya, ulamanya, semua mainkan peranan, insya-Allah kita akan jadi satu masyarakat yang bertamadun tinggi, dipandang mulia, insya-Allah. Ustaz, MU ke Liverpool? Okey Ustaz. Kita saya hijau kuning. Ya? Kedah. Kedah. Okey. Ustaz, kita nak beralih sedikit tentang persoalan hukum. Kita pasal kanak-kanak tadilah kan, remaja. Jadi apa hukumnya kalau kanak-kanak yang belum balik melaksanakan haji? Adakah dia perlu berniat ihram ke ataupun diterima ke, macam mana Ustaz? Ya, baik. Terima kasih. Soalan yang bagus. Jadi dah halang kita sebut tentang haji di usia muda. Terfikir juga kita tentang haji kalau dia tu pula masih lagi kanak-kanak. Dia sebenarnya, dia syarat wajib dia mesti baligh. Ceritanya mesti baligh. Namun kalau kita lihat pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud, bagi Nabi ada menyebutkan rufi'al qalam an thalathatin, diangkat pena daripada 3 golongan ataupun terangkat hukum itu daripada 3 golongan. Antara lainnya orang yang tidur sampai dia terjaga. Yang kedua, kanak-kanak sampai dia bermimpi. Dan yang ketiganya, orang gila, bukan gila-gila, tu lain. Orang gila sehinggalah dia berakal. 3 golongan. Jadi kalau seorang kanak-kanak dia pergi juga, kan ayah banyak duit, rezeki banyak, alhamdulillah, bawa sekali dengan anak-anak pun pergi buat haji sekali. Maka bagaimana dia punya status hajinya itu? Ibadahnya sah, ibadah hajinya itu sah, tapi ibadahnya itu dikira ibadah sunat.
Artinya apa? Kelak bila dia dah dewasa maupun dia dah baligh nanti, dia wajib ke atas dia untuk laksanakan haji fardu bila dia dah baligh nanti. Itu ceritanya. Maknanya yang dia buat masa kecil itu dapat ibadah sunat, tapi bila dia dah baligh nanti maka dia kena laksanakan haji yang fardu bila dia baligh berdasarkan satu hadis lagi. Ada masa boleh ya? Nabi SAW menyebutkan, saya sebutkan pengertiannya saja. Kata Nabi, apabila seorang kanak-kanak menunaikan haji, baginya haji sampai dia berakal maupun baligh. Apabila dia sudah berakal baligh, baginya haji yang lain. Riwayat Al-Hakim. Maknanya dia kena buat lagi apabila dia sudah baligh. Wallahu a'lam. Allah, itu dia kupasan daripada ustaz tentang hukum haji kanak-kanak yang ibu bapa perlu maklumkan kepada anak-anak mereka sebagai sumber ilmu. Baik, kita banyak lagi perbincangan yang kita nak luaskan pada malam ini dalam topik Haji Express, tapi jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat! Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat, sebesar manfaat. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Jabal Sur yang terletak kira-kira 5 km dari kota Mekah dikatakan memiliki 3 puncak yang bersambung dan berdekatan. Juga turut dikenali sebagai Bukit Tursina. Gua Sur menjadi tempat persembunyian Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar daripada dikejar oleh kaum Quraisy pada tahun 622 Masihi sewaktu penghijrahan Rasulullah SAW menuju ke kota Madinah. Peristiwa di Jabal Sur juga menjadi pencetus awal penghijrahan baginda dari Mekah ke Madinah, seterusnya mengasaskan negara Islam pertama. Alhamdulillah, kembali ke Salam Baitullah 2020, suatu kerinduan yang dibawa oleh penaja kita Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Kita sekarang ni sudah sampai ke segmen khabar Tanah Suci dan insya-Allah bersama kita adalah Tuan Haji Ahmad Ashraf Abdul Rahman yang merupakan wartawan haji 2018. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Man. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Diharapkan semoga Tuan Haji sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Baik, jadi difahamkan Tuan Haji pernah bertugas dan berkhidmat di Tanah Suci Mekah sebagai wartawan haji pada tahun 2018. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan ataupun kongsi sedikit pengalaman manis ke di sana? Baik, terima kasih Cik Man. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada Salam Baitullah kerana telah mengajukan program yang cukup baik. Terdahulu boleh saya kongsikan, saya pergi ke liputan haji pada tahun 2018 yang mana
tim kami diketuai oleh Hajah Hani Muhili, juru kamera Yusaini Mahat, juru teknik Hamizan Habibullah dan juga kamera wanita yang juga juru teknik Rumainah Muhammad Noor. Dan sememangnya kami alhamdulillah kerana mempunyai satu tim yang cukup baik, bermula daripada permulaan sehinggalah penghujungnya, pelbagai cabaran yang telah kami hadapi, namun kami berjaya dapat atasinya dan membawa pelaporan berita yang cukup baik. Dan sememangnya itu satu peluang yang cukup menggembirakan kerana boleh dikatakan sama dengan tajuk topik pada malam ini, iaitu Haji Express. Mungkin saya nak bertanya dengan Cik Man itu sendiri, adakah contoh macam kami, petugas media dan juga petugas haji ni, adakah dikira sebagai mereka yang mengerjakan haji secara ekspres? Boleh dikatakan begitu jugalah sebagaimana yang diterangkan oleh macam Cik Man pula panel malam ni kan. Tapi dengan saluran yang betul lah. Mungkin saya boleh nak kongsikan istimewanya pada tahun itu, pada 2018, saya dengan berapa 16 orang wartawan, antara salah seorangnya adalah merupakan isteri saya yang terlibat dalam stesen TV yang lain. Kami antara orang kata pasangan media yang boleh dikatakan pertama jugalah yang kata dapat mengerjakan haji. Peluang yang cukup baik. Malah ada orang yang bertanyakan merancang ke ataupun tidak, tapi sebenarnya kami pun tidak tahu. Sebenarnya itulah ketentuan. Betul lah kata jodoh orang, pertemuan Tuan Haji ya betul, ya Maulana. Maknanya orang kata perancangan Allah itu lebih besar daripada apa yang kita yang rancang itu. Baik, mungkin kita boleh bersama dengan tetamu kita yang berada di Madinah, iaitu pasangan suami isteri juga, iaitu Cik Fitri Mat Fauzan dan juga pasangan Nur Raihan Fadlina Muhammad Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana keadaan di sana, Cik Fitri? Difahamkan keadaan kalau tengok pada keadaan sekeliling macam seolah-olah hujan ya? Baru lepas habis hujan, sekarang ni tengah berangin pula. Okey. Macam mana kalau boleh kongsikan dengan para penonton Salam Baitullah keadaan di Madinah itu sendiri? Sekarang ni keadaan di Madinah, terutama di Masjid Nabawi, memang sangat sunyi. Kalau kita tengok, walaupun keadaan kembali pulih, maknanya kedai-kedai sudah dibuka, tapi memang sunyilah tanpa jemaah haji tahun ni. Cik Fitri mungkin boleh jelaskan di sana sebagai apa, bekerja ke atau belajar ke, bagaimana? Saya buat perniagaan pemborongan barang-barang autentik Madinah ke Malaysia. Isteri saya dia bekerja sebagai frontliner di Madinah. Isteri Nur Raihan bekerja sebagai apa? Jururawat. Tak clear sikit, tapi tak apa. Mungkin Cik Fitri boleh jelaskan kepada para penonton. Kebanyakannya bila kita melihat dalam media sosial ataupun di laman-laman portal, ialah keadaan bagaimana di sana, khususnya apabila keadaan COVID-19 ni pergerakan agak terbatas. Jadi apabila si isterinya bekerja di frontliners, macam mana keadaan tu? Mungkin boleh kongsikan bersama penonton. Keadaan kat Madinah lebih kurang sama dengan Malaysia. Dia memang sangat susah bila pergerakan kita semua terbatas. Dan saya kalau di rumah pun memang setiap hari risaulah sebab isteri saya dia bekerja ambil sampel swab semua tu kan. Jadi mengharapkan dia sentiasa pulang dengan keadaan baik. Mungkin Cik Fitri boleh kongsi, sebab saya difahamkan ada beberapa rakyat Malaysia yang berada di sana terpilih untuk mengikutkan haji pada tahun ini. Dianggarkan dalam 8 orang. Mungkin Cik Fitri ada mengetahui mengenai maklumat demikian? Sebetulnya kakak saya jika dia ada memohon tapi dia tak terpilih sebabnya sistem pemilihan di sini dia memang 100% mengikut automatik. Jadinya saya belum dapat lagi tahu maklumat siapa jemaah haji yang dapat dipilih daripada sini. Baik, terima kasih Tuan Cik Fitri dan isteri kerana sudi bersama dengan Salam Baitullah pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, demikianlah antara perkongsian yang telah diberikan oleh pasangan suami isteri berkenai dengan pengalaman mereka berada di sana ketika ini. Mungkin Cik Man, kita boleh beritahu kepada Cik Man lah. Kita serah kepada Cik Man. Oh, terima kasih Tuan Haji tadi khabar tanah suci terseronok tengok Cik Man Khalid tengok apa ni adik kecil tadi kan kecil-kecil dah pergi Mekah tak. Terima kasih Tuan Haji dan insya-Allah kita berhenti rehat seketika dan jangan ke mana-mana sebab banyak lagi yang kita nak bincang dengan topik Haji Express pada malam ini kembali selepas ini. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat! Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi sekarang Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Dapat dengan kakak kan. Siapa yang tak suka kakak pun dapat pergi sama kan. Memang bersyukur banyak-banyaklah. Memang Allah nak bagi makcik satu kelebihan yang rasa menakjubkan lah. Sebelum bila mendengar penularan penyakit COVID-19 ni, kita berdua memang sangka ini akan ditangguh. Memang rasa pakcik itu sangat bersuka cita lah. Kerana tak dapat pergi tahun ini. Sangat rindu. 2 tahun lepas kerana rindu saya pergi buat umrah. Tragedi yang sangat menyayatkan hati ialah bagaimana ada 2 orang jemaah datang balik ke hotel. Kita dapat menyaksikan serpihan otak manusia yang lekat dekat baju dia terkong sembahyang. Jadi dia kata dia dalam keadaan terketar-ketar, memberitahu bahawa serpihan batu jatuh di atas jemaah dan terperucik. Alhamdulillah kembali ke Salam Baitullah 2020 suatu kerinduan yang dibawa oleh penaja kita Olive House sesudu nikmat sebesar manfaat. Okey, kita masih lagi dalam topik kita pada malam ini bersama Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail iaitu Haji Express. Ustaz, ya, teruskan perbincangan kita ya. Dalam sebuah hadis yang menyatakan bahawa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah, dicintai Allah berbanding mukmin yang lemah. Mungkin setengah orang remaja ke dia salah faham, dia gunakan kekuatan itu untuk melengah-lengahkan kewajipan, antaranya ialah melaksanakan haji. Ya. Relaxlah Ustaz, kita masih muda, jiwa muda nak enjoy, nak TikTok, laju-laju pergi mana. Silakan Ustaz, apa komen Ustaz? Ya, Papa Roger Papa Roger. Dia sebenarnya kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan seorang manusia ini, kita akan lalui secara fitrahnya 3 lah. Iaitu pertamanya masa kanak-kanak, masa dewasa dan juga masa sudah tua lah. Pertama sekali kalau di masa kanak-kanak, dia ada cabarannya juga. Waktu kanak-kanak atau zaman budak, tak ada duit,
ada masa, ada tenaga. Tapi bila dah dewasa, dia ada duit, kebanyakannya tak ada masa. Banyak job, sibuk. Dan tenaga pun masih ada. Tapi bila dah berumur, dah tua, dia ada duit, tak tahulah EPF ke apa dah dapat dah time tu, pencen semua, duit ada, masa pun ada, tenaga dah tak ada dah. Jadi kalau kita nak memilih waktu yang paling sesuai nak pergi tu sebenarnya bila? Nak tunggu dah berumur sangat, dah tak ada tenaga. Tunggu muda sangat, belum ada duit. Jadi pokok pangkalnya, kita sendiri kena berusaha dalam hal ini. Tak boleh nak lek-lek lu, tak boleh. Soal jodoh, rezeki, ajal ni semua, rahsia Allah. Banyak dalam kehidupan kita ni yang kita tak jangka, tak sangka dan kita tak duga. Oleh kerana itu, yang paling kita takut sekali ialah kalau tiba-tiba ajal datang menjelma. Dia kalau tanda-tanda dunia nak menuju kiamat ini terlalu banyaknya mautul fajaah ataupun mati secara mengejut. Dan kita yang paling kita bimbang sekali kalau di Malaysia ini, mati mengejut itu banyaknya ialah kemalangan, akibat kemalangan. Dan kalau kita di Malaysia ni khususnya, kita ranking ke-47 daripada 174 buah negara antara tertinggi kemalangan di dunia. Dan maknanya kurang lebih dalam satu hari ada 18 orang yang meninggal dunia akibat kemalangan, ataupun setiap 1 jam 20 minit meninggal seorang akibat kemalangan. Ini Ustaz apa Ustaz? Cerita haji tiba cerita meninggal kemalangan pula ni. Dah nak bagi beringat, sebab ramai orang ingat dia kata tunggu dah berumur dah tua nanti pencen barulah pergi haji. Takut tak sempat pencen, tak sempat tua, meninggal dulu. Nah tu ceritanya, sebab maut dia tak mengira usia. Ataupun kalau tak kerana kemalangan sekalipun, yang sakit jantung pun ramai meninggal akibat jantung. 18,267 kematian setahun akibat masalah jantung ni. Jadi yang meninggal dalam tidur, meninggal tengah duk berceramah pun ada. Moga-moga panjanglah umur ni. Allahu Akbar. Dapat jadi tetamu Allah lagi. Jadi itulah yang selalu dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akiyas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling bagus sekali ataupun yang cerdik banyak ingat mati, tapi kalau ingat saja tak jadi. Dia bukan sekadar ingat, tapi dia buat persiapan. Salah satu daripada bentuk persiapan dia ialah niat pergi daftar haji. Bukan setakat buka akaun haji, daftar haji. Dia kena ada niat tu dulu. Walaupun dia kata tak tahu tahun bila nak dapat, usaha. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Surah Al-Ankabut ayat 69. Siapa-siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan ke arah keredaan, kejayaan, mahupun apa yang dia nak tu, Tuhan akan tunjukkan kejayaan, kemudahan ke arah yang dia nak. Dan kalau kita tengok, kalau dari segi umur, dia umur ni kalau orang yang mengundi pun dah muda-muda dah sekalipun, pengundi muda pun ramai. Yang pergi haji pun kena muda-muda. Kalau tengok dalam Quran ataupun hadis-hadis pun, istilah kanak-kanak ke mahupun orang muda ni, ada yang disebut sebagai ghulam, ada yang disebut sebagai fityatun, fityah. Kalau tengok fityatun itu, kalau dalam lisanul Arab menyebutkan antara umur 16 tahun hingga 19 tahun. Maknanya kurang lebih itu waktu yang sangat sesuai dah tu. Dia maksudnya bukan sesuai macam mana, habis tinggal sekolah macam mana. Maknanya waktu-waktu tu dah mula kena ada impian dah tu. Aku nak pergi haji. Ni tengok rancangan Salam Baitullah, tengok pula info haji apa semua, tengok Kaabah. Kerinduan tu dah kena ada membuat-buat dalam jiwa, sebab kita belum tahu kita sempat hidup ataupun tidak. Dan ramai Cik Man ya, di kalangan adik-adik kita ni yang dah memang sejak daripada muda dia dah simpan duit, dan memang dia sebenarnya tak banyak mana pun. Dia kalau dia dah bersungguh, kalau ada 10,000 lebih sikit dalam akaun tu, dah boleh berangkat pergi dah. InsyaAllah nama pun naik. Allah Ta'ala akan pemudahkan jalan kehidupannya itu untuk dia dapat jadi tetamu Allah satu hari nanti. Allahu Akbar. Ustaz, kita ada soalan daripada penonton di Facebook. Ya. Okey, Cik Man bacakan. Daripada Raji Hassan. Dia kata, salam dari Singapura. Apa komen Ustaz jika seseorang yang mampu dari segi keuangan tu dia buat ibadah haji 2-3 kali, ataupun dia berhenti melakukannya dan mengambil keputusan untuk hadiahkan wangnya kepada seseorang yang fakir miskin. Jadi keutamaan. Silakan Ustaz. Ya, baik. Kalau orang yang dah memang dikurniakan Allah SWT dengan rezeki yang melimpah ruah,
Orang kata kalau dah sampai duit tu buat sendal pintu. Kalau dah banyak sangat dah duitnya itu, bersin pun keluar duit shilling. Oh, banyak sangat duit. Kalau dah berkali-kali dah pergi haji mahupun umrah sekalipun, maka elok sangatlah yang soalan yang keduanya itu, iaitu bagi peluang pada orang lain. Mahupun duitnya itu pula digunakan untuk jalan kebaikan yang lain. Sama ada infak, wakaf, sedekah. Macam sekarang kan kita dalam ujian pandemik COVID-19 ini, banyak masjid-masjid, surau mahupun tempat-tempat tertentu yang bukan setakat, bukan sesak, senak dah sekarang ni. Kalau Jumaat dulu, kutipan Jumaat, jemaah masjidnya ramai. Tapi sekarang bila dah ada limitasi ataupun ada terhad jumlahnya itu, maka jumlah yang menyumbang pun kurang. Jadi apalah kiranya, siapa-siapa teman-teman di luar sana ada rezeki lebih, ya bagus, kerinduan pada Baitullah itu tak dinafikan. Tapi apalah kiranya, bagi peluang pada orang lain pula. Bagi laluan pada orang lain. Ataupun dengan cara apa? Sponsor orang masjid ke orang surau. Tak sponsor pergi umrah, pergi haji sekalipun. Sponsor ni mas bagi penutup muka. Kadang ada setengah pengawal keselamatan ni garang dia. Baru masuk masjid terlupa pakai mas. Mana mas? Dalam kereta. Pergi ambil. Oh garang. Dia tengok dalam kereta tak ada. Dia balik macam tu lah. Apa salah? Tuan-tuan letaklah 2-3 kotak dekat masjid. Ini sedekah. Yang datang, yang semayang pakai doa dia, mudah-mudahan mengalir pahala ke kita juga. Maknanya sangat bagus. Ada rezeki banyak selain daripada kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bagi pihak kita lebih punya rezeki, bagi peluang pada orang lain pula supaya berpanjangan pahala kita tersebut. Wallahu alam. Ustaz, okey, kita mungkin keluar sedikitlah tentang topik ekspres haji. Beberapa hari lepas kita dikejutkan dengan orang kata yang conteng lukisan dinding yang mural itu kan, yang Tuan Agung dan juga beberapa tokoh kita. Apa komen Ustaz tentang hal ini? Sikit pesanan. Dia begini, saya menyerulah kepada semua rakan-rakan penonton apa semua, kita wajah-wajah pemimpin, orang-orang yang kita hormati ni, kalau nak dilakarkan sekalipun, biarlah tempat yang bersesuaian maupun tempat yang tidak terdedah kepada peluang-peluang orang yang tidak bertanggungjawab untuk nak merosakkan ataupun memburukkan lagi keadaan. Kita ni Cik Man, dalam hidup, mak ayah hantar pergi sekolah bukan sekadar untuk membina otak, tapi membentuk watak dan akhlak. Itu sebenarnya. Pergi sekolah bukan setakat nak bina otak saja. Ni watak dan juga akhlak perlu juga seiring. Dalam hidup orang kata sekarang, kita kan sekarang zaman bebas. Kau nak komen, kau nak cakap apa, suka hati. Jangan begitu. Bebas, jangan sampai terbabas. Kalau nak cakap, ada orang kata apa? Sekarang ni kita ayat jangan nasihat lembut-lembut, tak jadi. Sentap punya ayat kalau boleh. Sentap tapi jangan biadab. Tu saya nak pesan. Dia lukisan conteng-conteng ni, saya ingat bukan cerita baru. Kalau pergi ke masjid, belakang pintu tandas. Ya Ustaz. Kita tengah buat urusan tu lah, tak perlu sebutlah di sini. Tengah buat urusan tu, bukanlah membaca, dah tak ada apa nak baca, takkan nak baca Quran dah tandas. Daripada atas sampai ke bawah dikutuk pengurusi masjid lah, dikutuk hentam semua. Tangan-tangan ni macam kita nak tahulah mana punya orang lah. Ingat, bagi kita orang Islam, kita ni dalam hidup ada 5 saksi kita. 5 saksi kita tak akan terlepas sampai akhirat akan dipertanggungjawabkan. Pertama sekali saksi kita ialah Allah, saksi yang paling agung. Keduanya, malaikat menjadi saksi kita. Yang ketiganya ialah binatang, haiwan. Jangan buat cari pasal binatang-binatang. Tuan-tuan tumbang lembu elok-elok nanti. Jangan duk smackdown dia dah. Duk sekeh kepala dia, jangan. Nanti dia tuntut akhirat nanti. Mana Pak Haji dulu sekeh kepala aku. Kau nak sembelih aku elok-elok Contohlah. Yang keempatnya ialah manusia di sekeliling kita. Para penonton semua jadi saksi ni. Dulu Cik Man mengacarakan salam Baitullah. Daripada dialah kami tercetuh hati nak pergi haji. Contoh. Amin. Amin ya Rab. Yang kelimanya, anggota badan. Ni anggota badan kita ni semua akan jadi saksi. Tangan aku yang menconteng, menghina pemimpin apa semua ni, maka beringatlah apa yang kita buat, kita akan mendapat tanggungannya itu nanti kelak di akhirat. Tanggung jawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Okey Ustaz, kita ada soalan satu lagi mungkin daripada Facebook ya. Daripada Hafizi Fizi. Ini orang kampung Ustaz ni. Assalamualaikum Piu Azman, Al-Fadil Ustaz Elias. Saya Hafizi dari Kuala Nerang, Padang Terap, Kedah. Saya baca pun ikut Kedah ni. Persoalan, apakah dikatakan ibadah haji yang ditaja?
Mungkin agaknya dia rasa bersalah ditaja ke yang sepatutnya dia kena kumpul duit. Apa komen Ustaz? Ya, secara ringkasnya kalau orang yang mendapat tajaan ni rezeki sebenarnya. Dapat rezeki, maknanya mungkin ada pihak-pihak tertentu yang sponsor, yang taja. Mungkin kalau sebelum-sebelum ni kita pernah dengar para imam-imam, para ketua-ketua kampung maupun sesetengah pemimpin masyarakat setempat ataupun di kalangan anak-anak pelajar tahfiz kita yang mungkin dia menang pertandingan apa-apa sekalipun, mungkin dia dapat hadiahnya dapat mengerjakan haji maupun mengerjakan umrah. Ini satu rezeki daripada Allah SWT. Jangan pula dia tak apalah, ini semua dunia saya tak mahu aja. Jangan beralah tak kena tempat pula. Rezeki Allah Taala bagi, peluang Allah Taala bagi. Mungkin yang sponsor tu di kalangan anak-anak, kan? Mungkin kalau ikutkan senarai nama mak dia itu 2220. Tak tahu mak dia di mana dah time tu, dah tinggal roh ke apa tak tahulah. Jadi kesian kat orang tua kita ni kan, mak ayah kita ni, anak-anak kumpul duit sponsor dapat pergi. Mungkin salah seorang daripada yang furada kan mungkin. Tapi apa yang kita nak sebutkan, banyakkan berdoa pada Allah SWT. Mungkin kita di kalangan orang yang disebutkan biasa ayat kita baca apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka, insya-Allah. Subhanallah, terlalu banyak padat sebenarnya. Kita berada di penghujung, saya semakin berada di penghujung, sayang saya nak berhenti bila nak jumpa dengan ustaz ni. Tapi walau bagaimanapun, kita lumrahlah setiap yang bermula pasti akan berakhir. Tapi kita saksikan sebelum itu promo untuk esok. Apakah sajiannya dalam Salam Baitullah episod esok? Silakan. Jadi jangan ke mana-mana esok, kita akan ada sajian seterusnya untuk kupasan-kupasan ilmu kita bersama tetamu esok. Okey Ustaz, mungkin sebagai penutupnya lah kan, kita sekarang ni dalam suasana makcik corona ni, makcik al-corona ni. Jadi kadang-kadang ada setengah orang yang pentingkan diri sendiri, dia rasa macam dah bebas sampai dia tak fikirkan tentang orang lain. Jadi macam mana tips untuk mewujudkan rasa kerjasama supaya memang terhasillah hashtag kita jaga kita tu? Ya, dalam suasana kita diuji oleh Allah SWT dengan bencana nan alam ataupun COVID-19 ini, maknanya kita semua diuji secara global. Semua terasa sekarang ini, dan semua industri, semua sektor, semua terasa. Hatta kita penceramah pun terasa juga. Itu yang buat live siang malam tu ya, live IG lah, live Facebook siang malam duk buat. Janji dakwah tu sampai dia tidak sentap, namun beradab. Walau bagaimanapun, apa yang saya nak kongsikan ialah mari kita sama-sama kita bertenggang rasa, kita berkongsi apa rezeki yang kita ada ini, kerana sifat orang beriman macam mana sekalipun calon-calon ahli syurga ialah dia akan bersedekah, dia akan berinfak fis-sarai wad-dara, sama ada dia senang maupun dia susah. Ketika dulu dia banyak duit, banyak job, dia bersedekah. Tengah dia susah pun tetap dia menyumbang, tetap dia bersedekah pada mana-mana pihak yang memerlukan. Itulah lambang kasih sayang dan itulah jalan-jalan kita ke syurga, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian bersama Salam Baitullah pada episod pada malam ini dengan tajuknya Haji Express. Barakallahu fiik, semoga Allah berikan ganjaran yang baik untuk Ustaz sekeluarga. Dan jangan lupa untuk esok saksikan Salam Baitullah bersama Ustaz Hafiz Hanifah yang dibawa taja oleh penaja kita, siapa lagi kalau bukan Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Untuk itu kita berjumpa lagi di lain masa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.